Okay. So, kat sini saya nak mula dengan chapter 1. Okay, chapter 1 tajuk dia adalah Introduction to Auditing. Right? Pengenalan kepada pengauditan. Okay. The study of auditing. Okay. Bila kita belajar audit, okay, the study of auditing is different from other accounting courses that you have taken. Jadi, audit adalah memang berbeza dengan subjek-subjek account yang kamu orang pernah ambil ataupun yang akan ambil. Okay. Kalau ada courses, okay, kita belajar more kepada rules, teknik, macam mana cara dia, computation, pengiraan, macam mana penyediaan to prepare, penyediaan financial statement, ataupun analisis financial information. Okay. Bila kita dah ada penyata kewangan, so kita akan buat analisis. Okay. Itu yang kita belajar sebelum ni. Right? Ni yang kita belajar sebelum ni. Okay. Tapi dalam auditing, okay, yang kita akan belajar more kepada analytical dan juga logical skill. Okay. So much more conceptual in nature. Lebih dari segi konsep dia. Okay. Itu adalah as an introduction sahaja dulu. Okay. Definition. Audit definition. Apa itu audit sebenarnya? Mungkin ada yang pernah dengar ataupun ada yang tak pernah dengar apa maksud audit definition ni. Okay. Auditing is the accumulations and evaluations of evidence about information to determine and reports on degree of correspondence between the information and established criteria. Okay, ada dua keyword dia paling sama kat sini. Accumulation. Accumulation maksudnya kita kumpul. Okay. Kita kumpul. Evaluation adalah kita buat penilaian. Kita nilai. Okay. Evidence. Bukti. Okay. Auditing merupakan satu proses kita kumpul dan nilai bahan bukti. Okay. About information to determine and reports on degree of correspondence between information and established criteria. Okay. Kita kena laporkan tahap kaitan, okay, di antara maklumat, okay, di antara maklumat dan juga kriteria yang ditetapkan. Contohnya, kita nak maklumat penyata kewangan tu sama ada dia betul ataupun ada salah. So, kita mesti ada bukti lah untuk kaitkan dia betul ataupun dia salah. Itu maksud dia. Okay, audit purpose. Okay, tujuan. Apa kita kena audit? Right? Yang pertama, enable auditor to give opinions on financial statement. Okay. Bila kita audit penyata kewangan, kita audit dia semua item dalam penyata kewangan, maksud dia semua item dalam SOCI, yang kamu orang suka guna singkatan tu, semua item dalam SOFI, item-item ni maksud dia sell, purchase, stock, semua revenue, semua expenses, semua item dalam SOFI, contohnya semua item non-current asset, semua current asset, current liability, equity, itu maksud dia semua item. Okay? So, bila kita audit semua item dalam penyata kewangan, at the end, okay, auditor akan bagi pendapat. Dia akan bagi pendapat lah. Financial statement tu macam mana rupanya. Dia follow prinsip ataupun tidak. Prinsip account ataupun tidak. Okay. Penyediaan dia betul ataupun tidak. Debit kredit dia betul ataupun tidak. Dia classify account tu betul ataupun tidak. Yang itu kita akan bagi pendapat. To determine proper records of keeping. Kita nak pastikan rekod itu adalah betul. Okay, proper records of bookkeeping. Maksud dia memang ada double entry untuk semua transaksi dia. Maksud dia tak ada yang tertinggal. Kalau setahun, dia memang ada 10 saja sell. Make sure memang 10 tu semua dia dah take up. Itu maksud dia. To enhance the trustworthy of the financial statement. Kat sini, supaya
okay, orang lebih percaya lagi tentang penyata kewangan dia tu. Okay, contohnya ada satu company, okay, financial statement dia di audit. Okay, satu lagi financial statement dia tak di audit. Mana satu yang lebih kita trust lagi? Okay, for sure lah yang pertama kan. Itu maksud dia. Sebab penyata kewangan tu memang ada orang lain yang pergi identify, pergi check dia. That's why kita lebih trust lagi financial statement yang tu. Okay. Terusnya, as fraud prevention from beginning. Sebagai satu cara kita nak cegah penipuan. Penipuan ni maksud dia penyata kewangan ni tak betul lah. Ataupun ada orang salah guna duit ke. Itu adalah contoh-contoh fraud lah. Okay. So, maksud dia, kalau seseorang tu tahu bahawa penyata kewangan tu akan diperiksa, akan diaudit. So, dia mungkin tak akan melakukan penipuan. Sebab nanti kerja-kerja penipuan dia mesti akan ada orang siasat, akan ada orang yang tahu, orang yang kesan. Itu maksud dia, as a fraud prevention from beginning. Kita nak elakkan fraud. Okay, audit scope pula. Apa maksud audit scope? Okay. Tapi sebab kita ni masih dalam basic lagi, saya tak pergi detail lah dalam audit scope. Ujung nanti kita akan ada topik khas untuk audit scope ni. Okay. Cuma yang apa yang saya nak explain kat sini, audit scope. Okay. Audit scope ni dia lebih kepada range. Okay. Range ataupun lingkungan. Lingkungan. Okay. Refer to the determinations of range of the activities and the period. Okay. Satu lingkungan, aktiviti ataupun satu tempoh. Ataupun satu tempoh sama ada secara bulanan ataupun secara tahunan. Or recorded they are to be subjected to audit examination. Tempoh kita nak audit. Satu lingkungan, audit scope. Contohnya kita nak audit untuk 3 bulan pertama. So, skop kita adalah 3 bulan pertama lah. Contohnya kita nak audit penyata kewangan untuk year ended 2019. So, skop kita adalah financial statement 2019. Itu maksud dia. Okay? Lingkungan. Bagaimana kita nak cover? Setakat mana yang kita cover? Itu adalah audit skop. Okay. Audit konsep yang akan kamu belajar sepanjang satu semester ni ada 3. Right? Audit konsep yang akan kamu belajar sepanjang semester ni ada 3. Okay. Kita akan cover audit risk, akan cover audit materiality dan akan cover audit evidence. Okay. Audit risk kita akan ada chapter khas nanti. Dalam semester ni kamu akan belajar. Materiality pun kita akan belajar dalam chapter belakang-belakang nanti. Tapi audit dividends kamu akan jumpa next semester. Semester 5 baru kamu akan jumpa topik audit dividend. Okay. Audit konsep dia. Okay. Sebab tadi saya mention risk assessment nanti kita akan cover detail. So kat sini saya just as an introduction lah. Okay. So maksud dia kalau kamu masih tak clear lagi apa detail dia, sabarlah dulu. Okay. Nanti hujung-hujung chapter nanti, baru kita akan detail lagi. Lepas tu kamu akan ingat balik lah apa yang telah kamu belajar sebelum ni. Right? So, risk assessment, penilaian risiko. Penilaian dari segi risiko. Okay. The identifications, analysis and management of risk relevant to the preparations of financial statement, they are fairly presented conformity with gap. Okay. Kita nak identify, kita nak tahu, okay. Kita buat analisis dan juga kita uruskan risiko. Okay. Terus kita kena tahu risiko apa yang berlaku. Okay. Risiko macam mana syarikat tu. Yang kedua, bila kita dah ada risiko, so kita buat analisis. Dah ada risiko, baru kita buat analisis. Dan step yang ketiga, kita kena uruskan risiko. Sebab kalau boleh, kita tak nak ada risiko. Itu maksud dia. Okay. Yang berkaitan dengan preparations of financial statement. Okay. Semua ni adalah risiko berkaitan dengan preparations of
financial statement. So, kita nak pastikan penyata kewangan ni disediakan berdasarkan GAAP. GAAP maksud dia, lepas ni kamu cari sendiri. Okay. Ataupun nak saya bagi tahu juga. General Acceptance Accounting Principle. Okay. General Acceptance Accounting Principle. Maksud dia adalah suatu prinsip akaun yang semua orang guna. Itu maksud dia. So, kita nak pastikan penyata kewangan ni adalah mengikut penyata kewangan yang diguna pakai oleh semua orang. So, kita kena buat penilaian lah. Yang pertama. Okay. Materiality juga pula. Sama macam yang tadi, materiality ni juga kita akan cover dalam topik khas nanti ya. Right? So materiality, maksud dia the magnitudes of omission or misstatements of accounting information that in light of surrounding circumstances make it probable that the judgments of reasonable person relying on the information would have been changed or influenced. Okay. Omission maksud dia tertinggal ataupun kita tak catat dia. Misstatement adalah salah nyata. Maksud dia ada kesalahan. Okay. So maksud materiality kat sini. Okay, mungkin kamu pernah dengar ataupun tidak. Saya tak sure lah jugalah. Okay. Susah nak tanya depan-depan kan. Okay. Materiality maksudnya kat sini. Kalau orang cakap material, tak material. So, maksud dia sesuatu items ataupun sesuatu nilai duit. Sesuatu nilai duit itu kita kena identify dia sama ada dia material ataupun tidak. Okay. Mungkin kadang-kadang ada setengah company sebagai contoh company satu ataupun company A lah senang lagi dengan company B. Mungkin bagi company A duit bernilai 1,000 adalah material. Tapi bagi company B, 1,000 adalah tidak material. So, macam mana kita nak identify dia material ataupun tidak? Berbalik kepada explanation yang first tadi tu, okay? Sesuatu nilai itu adalah material, okay? Dia adalah material, okay? Sekiranya omission tadi ataupun misstatement. Sekiranya nilai itu tertinggal ataupun kita tak catat ataupun sekiranya berlaku salah nyata misstatement, nilai itu memberi kesan terhadap keseluruhan penyata kewangan. Contohnya company A. Bagi company A, contohnya ada omission. Okay? Company A kita ada tertinggal catat 1,000. Okay? Kita omission 1,000 untuk company A. So, bila kita omit 1,000 in company A, syarikat itu loss. Syarikat loss. Okay? Dia tinggal catat 1,000 sel, so company dia loss. Okay? Maksud dia kat sini, 1,000 tu memberi kesan company kepada company A. Okay? Daripada rugi, bila dia catat 1,000, tiba-tiba dia boleh untung. Itu maksud dia. Okay? Dia sekiranya items itu tertinggal ataupun dia terlupa catat, memberi kesan terhadap penyata kewangan, itu kita namakan dia sebagai material. Sebelum ini dia tak catat 1,000, dia tak catat omit 1,000, company dia loss. Bila dia take up 1,000 ni, bila dia catat 1,000 ni, company dia jadi profit. Dia ada kesan dengan penyata kewangan dia. Okay. Compare pula dengan company B. Company B. Company B ni contohnya dia ada omission 1,000 juga. 1,000 juga. Bila dia lupa catat 1,000, syarikat dia pun untung. Syarikat dia untung. Untung besar lah. Untung besar. Contoh dia more than 1 million. Okay.
Lepas tu tiba-tiba bila kita audit, kita check ada 1,000 dia lupa take up. Bila kita take up 1,000, dia masih lagi untung 1 million plus. Maksud dia tak ada perubahan lah. Maksud dia tak ada kesan langsung. Tak ada kesan sangat lah bagi dia 1,000 tu. 1,000 tu ada ke, tak ada ke, tak ada kesan dengan syarikat dia. So bagi company B, bila dia tak ada kesan sangat, duit tu ada ke tidak, so itu kita namakan sebagai tidak material. Okay. So maksud dia, okay. Omission and misstatement accounting information in light of surrounding circumstances made it probable that judgment or reasonable person reliance on information have been changed or influenced. Evidence pula. Evidence adalah bukti. All the information used by auditor in arriving at the conclusions on which his opinion is based and includes the information contained in the accounting record underlying the financial statements and other information. Okay, maksud dekat sini, bukti adalah satu maklumat yang digunakan oleh auditor untuk membuat kesimpulan, which his opinion is based include information obtained in accounting record underlying the financial statement and other information. Sebagai bukti adalah penting untuk dia bagi pendapat mengenai penyata kewangan. Kalau dia mention penyata kewangan syarikat tu ada masalah, so apa bukti dia? So dia kena ada bukti. Dia tak boleh simply cakap saja. Kalau dia mention dalam financial statement tu ada fraud, ada penipuan. So apa bukti dia? Itu auditor kena ada maklumat tu. Okay. Auditing versus accounting. Apa perbezaan dia? Right? Sebenarnya ada banyak. Kamu boleh common sense saja. Tak semestinya kamu kena ikut sebiji macam nota ni. Okay? As long as dia logik, kamu ada further explanation ataupun ada contoh, is acceptable lah. Okay, auditing versus accounting. Okay, dari segi definition, okay, auditing yang kamu dah belajar tadi tu, dah baca, dah dengar cerita, yang determining whether recorded information properly reflects economic events, sama ada dia memang, okay, apa nama tu, maklumat tu memang ada kaitan dengan kriteria yang kita tetapkan. Tapi dari segi accounting pula, definition dia adalah satu proses record, classifying and summarizing. Kita record account, kita classify dia ada kategori account yang betul, lepas tu kita summarizekan dia jadi satu financial statement. Dari segi function pula, fungsi dia, auditing, give opinions on financial statement. Kita bagi pendapat kepada penyata kewangan. Bagi pendapat sama ada penyata kewangan tu okey atau tak okey. Itu maksud dia. Right? Ataupun kita bagi pendapat sama ada penyata kewangan tu, penyata kewangan yang dia buat tu based on prinsip ataupun tidak. Tapi kalau dari segi accounting, function dia provide financial information to management and other user for decision making. Kita akan sediakan penyata kewangan. Penyata kewangan ni untuk siapa? Untuk pengurusan. Dia nak tahulah company dia untung ke tidak. Okay. And other user for decision making. Dan juga digunakan oleh orang-orang lain untuk tujuan buat keputusan. Okay. Officer involved, siapa yang terlibat? Kalau auditing ni, yang terlibat adalah auditor, juru audit. Okay. Tapi kalau accounting, yang terlibat adalah accountant. Final output, maksud dia at the end of the kerja dia. At the end of audit, so kita akan keluarkan audit report. At the end of accounting, kita akan keluarkan financial statement. Okay. Why auditing? Kenapa? Okay. Kenapa perlu ada audit ni? Okay.
sebenarnya banyak. Ni antara saja. Yang pertama, gain strong sense of internal control. Okay. Kita nak wujudkan satu kawalan dalaman yang kuat, yang kukuh. Yang kedua, identify key areas for improvements of your company. Kita dapat tahu bahagian mana yang ada masalah. So kita mesti ada improvement lepas tu. Test out performance of new technology. Kadang-kadang kita nak nilai prestasi sesuatu teknologi. Evaluate trade, ekonomi, efisiensi dan kualiti. Kena nilai dia ancaman dia dari segi ekonomi dan juga kualiti. Realize fraudulent occurrence in the business. Kita nak tahu ada tak penipuan yang berlaku dalam perniagaan. Analyze and understand your firm's financial data. Kita nak buat analisis penyata kewangan syarikat. Kalau kita tak buat audit, kita tak tahu pula nanti. The public are protected from corruption. Kita nak elakkan daripada rasuah. Okay. So yang ini adalah part 1 untuk kita punya chapter 1. Part 2 kita akan sambung.